Namun pada malam ini sekali lagi bagi pihak DAP saya ingin merakamkan bahawa sokongan solidariti kita tetap bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau apapun keputusan oleh mahkamah di mana-mana peringkat, DAP akan tetap berdiri di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kita tak percaya langsung keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan. Kerana apa sahaja keputusan Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi kita itu berdasarkan satu fitnah besar terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita memang tidak ada keyakinan kepada sistem kehakiman kita bahawa mahkamah kita akan memberikan keadilan kepada Datuk Seri Anwar. Mungkin dalam sedikit masa lagi, dalam 2-3 bulan lagi, Mahkamah Persekutuan akan menjatuhkan ataupun mendengar rayuan Datuk Seri Anwar. Saya ingat Datuk Seri Anwar dan ramai pimpinan telah menyatakan bahawa kita tak ada keyakinan terhadap sistem kehakiman negara kita, dan keputusan yang bakal dibuat oleh Mahkamah Persekutuan nampaknya tidak akan dapat memberikan keadilan. Namun begitu, saya rasa adalah amat penting dalam masa ini sebelum Mahkamah Persekutuan mendengar rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakyat di seluruh negara, rakyat Malaysia kena berdiri menunjukkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar dan memberitahu kepada Kerajaan Barisan Nasional kita tidak percaya dengan fitnah terhadap Anwar. Jelas, kerana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun 2012 telah membebaskan Anwar kerana tidak ada bukti yang kukuh. Kerana kes terhadap Anwar itu amat jelas adalah satu konspirasi politik untuk memusnahkan kerjaya politik Anwar. UMNO ingat, dengan memastikan Anwar berada dalam penjara, dia ingat Pakatan Rakyat akan pecah. Kerana bagi dalam perkiraan UMNO Barisan Nasional, kalau nak lawan dalam pilihan raya, mereka tak boleh menang. Sudah jelas daripada tahun 2008, selepas Anwar dibebaskan tahun 2004, 2008 tsunami politik. Kita menang 5 negeri, menang lebih 1/3 kerusi parlimen, menafikan majoriti 2/3 PN buat kali pertamanya. 2008 hingga 2013 sama juga fitnah terhadap Anwar. Macam-macam cara mereka buat. Dia ingat boleh pecahkan Pakatan Rakyat. Tahun 2013 bukan saja Pakatan Rakyat tak pecah, malah kita menang lebih 50% undi popular. Kita makin popular daripada Barisan Nasional. Dari segi populariti kita telah menang ke atas BN. Hanya kerana sistem pilihan raya yang tak adil menyebabkan kita belum lagi boleh menguasai Kerajaan Persekutuan. Sekarang dia tahu dalam PRU ke-14, kalau Anwar tetap bebas, Anwar tetap memimpin Pakatan Rakyat, mereka tahu hari-hari mereka untuk berada dalam Putrajaya semakin berakhir. Itu sebabnya dia nak gunakan fitnah ini untuk memastikan Anwar berada dalam penjara sebelum PRU ke-14. Tapi kita nak beritahu kepada Barisan Nasional secara lantang, walau apa pun berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama ada dia masuk penjara atau tidak, kita dalam Pakatan Rakyat, PAS, PKR dan DAP tetap akan bersama-sama untuk pastikan Barisan Nasional ditumbangkan. Ini komitmen kita, ini janji kita yang telah kita buat dalam Konvensyen Pakatan Rakyat baru-baru ini. Kerana jelas apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Anwar adalah fitnah besar. Saya dalam ceramah-ceramah dengan kaum Tionghoa selalu saya katakan, kes liwat fitnah 2.0 ini adalah kes liwat yang paling romantik di dunia. Carilah mana-mana, carilah sampai Perancis ke, Itali ke, UK ke, tak boleh nampak, tak boleh baca satu kes liwat yang begitu romantik.
Kerana si Saiful dia cakap apa? Dalam perbicaraan di mahkamah dia kata, sebelum Anwar liwat dia kata Anwar kononnya tanya dia, boleh tak? Dalam bahasa Inggeris dia tanya. Dia kata Anwar tanya, can I fuck you? Mana ada orang nak liwat tanya dulu? Betul tak? Mana ada peliwat? Kalau betul lah orang liwat dia tanya, can I FUCK you dulu? Adakah macam tu? Ada tak orang logo nak tanya dia, boleh logo ke kau tak? Tak logik. Macam-macam dia cakap dalam mahkamah, semua tak logik. Dia cakap, oh selepas Anwar tanya dia, boleh tak aku liwat kau? Dia kata dia takut. Tapi peguam kapal asing tanya, mengapa kalau takut tak lari, tak bebaskan diri? Dia kata sebab aku takut Anwar tu bos aku, dia bayar gaji RM1,000. Saya pun bayar gaji saya punya pembantu RM1,000. Takkan kalau orang tu nak liwat dia, oleh kerana RM1,000 gaji tu dia tak lari, sanggup diliwat. Selepas diliwat, ada pula cerita kapal asing tanya dia, mengapa selepas liwat ada mood lagi nak minum Nescafe kat bilik tu, nak makan kari pap lagi, dah kena bantai beberapa kali, nak ada mood lagi nak minum Nescafe ke? Ini tak logik langsung. Tak ada orang percayalah kalau macam tu. Tapi apa itu yang dicakap oleh Saiful di mahkamah? Lepas tu dia kata, oh selepas tu bukan, selepas diliwat bukan terus pergi ke balai polis, bukan terus ke hospital untuk buat pemeriksaan. Sebelum buat report polis, pergi dulu jumpa dengan Datuk Seri Najib di Pejabat Timbalan Perdana Menteri. Saya nak tanya, Najib ni pakar apa? Dengar-dengar dia belajar ekonomi, bukannya pakar buntut. Mengapa kena buntut dia pergi cari Najib? Patut pergi cari doktor, betul tak? Pergi cari Najib buat apa? Bukan Najib boleh periksa dia berbuntut. Inilah benda-benda yang buat orang ketawa. Fitnah yang tak logik sama sekali. Tetapi ini berlaku di Malaysia. Malaysia boleh. Inilah perkara-perkara yang menjijikkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan benda ini dah menjadi bahan berita kita selama beberapa tahun. Daripada tahun 2008 sehingga hari ini, 6 tahun masih menjadi bahan berita dalam Utusan Malaysia Berita Harian dan macam-macam lagi. Sudah cukuplah. Negara kita nak maju ke depan, kita nak tengok ke depan. Isu kita yang kita kena tengok ialah isu rakyat, isu kos kehidupan kita, isu masa depan kita, kualiti pendidikan kita. Bukan isu liwat, bukan isu buntut. Isu buntut Saiful tu cukuplah. Mahkamah Tinggi dah bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Putrajaya tak sanggup bebaskan Anwar. Nak buat rayuan, cari lagi peguam negara tak boleh pakai, cari orang luar jadi peguam, jadi pendakwa raya. Peguam negara, Kamar Peguam Negara, pendakwa raya, tak ada seorang pendakwa raya yang boleh mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cari Mamat Syafiq untuk menjadi pendakwa raya. Tetapi saya tanya, pada masa yang sama ada juga pemimpin Barisan Nasional yang bebas, juga dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi. Ada 2 bekas menteri yang dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di atas kes rasuah tahun lepas. 2 pun bekas pemimpin tinggi MCA. Satu presiden dia, bekas presiden yang bernama Ling Leong Sik. Seorang lagi timbalan presiden, bekas timbalan presiden. Dua-dua pernah menjadi menteri pengangkutan. Yang kedua tu namanya Chan Kong Choi. Ling Leong Sik dengan Chan Kong Choi ini bekas menteri pengangkutan, terlibat dalam kes rasuah PKFZ 12.5 bilion. Mahkamah Tinggi kata tak ada kes, dibebaskan daripada mahkamah. Tetapi pihak Peguam Negara, pihak Putrajaya tidak buat rayuan ke atas kes itu. Kononnya bukti tak cukup. So selalu saya cakap dengan kawan-kawan Tionghoa, rakan-rakan Tionghoa, saya kata buntut Saiful tu, dia nilai dia lebih daripada 12.5 bilion. Kes Saiful dibuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Tetapi kes rasuah 12.5 bilion, 2 bekas menteri pengangkutan dibebaskan macam itu. Jadi jelas amat sangat bahawa tuan-tuan dan puan-puan,
kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu kes konspirasi politik yang nak menjahanamkan dan memusnahkan kerjaya politik Anwar, kerana dia tahu kalau Anwar terus bebas, terus memimpin Pakatan Rakyat, nasib Barisan Nasional semakin pudar. Itu sebab dia nak musnahkan kerjaya politik Datuk Seri Anwar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap rakan-rakan di Seremban terus menjadi pendukung kepada keadilan, terus menjadi pendukung supaya terus memberikan sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya beliau terus lawan fitnah ini, terus mara ke depan, supaya tidak berputus asa, dan beliau memerlukan sokongan moral kita. Kemungkinan beliau masuk penjara itu amat tinggi. Dia dah buat pelbagai persiapan, dia dah buat pengumuman secara terbuka, mungkin dalam 2 bulan, mungkin dalam 3 bulan, mungkin sekali lagi kalau Mahkamah Persekutuan mengangkat ataupun menetapkan hukuman ke atasnya, diteruskan, dia akan masuk penjara 5 tahun. Sama juga dengan kes kapal Singh. Kes kapal Singh juga di Mahkamah Tinggi dijatuhkan hukuman denda 4,000 kerana kononnya dia membuat hasutan, kerana membuat sedikit komen berkenaan dengan krisis perlembagaan di negeri Perak tahun 2009. 4,000. Kapal Singh tu OKU, tak boleh berjalan, kena pakai kerusi roda. Tetapi pendakwa rakyat tu cakap dengan hakim, dia kata walaupun dia berkerusi roda, walaupun dia OKU, tetapi itu bukan alasannya tak boleh masuk penjara. Tengoklah kita punya pendakwa rakyat, OKU pun dia tak sanggup lepaskan. Dia kata tak cukup dengan hukuman 4,000 yang akan menyebabkan kapal Singh hilang kerusi Dewan Rakyatnya. Dia kata tak cukup, kena hantar dalam masuk penjara supaya memberikan pengajaran kepada orang-orang lain. Dia sekarang nak buat rayuan dan nak merayu supaya hukuman bukan saja 4,000 itu dikekalkan, tetapi nak naikkan hukuman itu kepada hukuman penjara. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, sistem kehakiman kita ini seolah-olah dia nak memangsakan pemimpin-pemimpin pembangkang, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Hari ini di Parlimen, Saudara Azmin Ali bawa usul nak buat usul untuk menegur hakim-hakim dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan sahaja usul itu ditolak oleh speaker, malah beberapa pemimpin ahli Parlimen Pakatan Rakyat turut diarahkan keluar daripada Dewan. Nak pergi Parlimen cakap tak boleh, nak mahkamah dapatkan keadilan tak boleh. Itu sebabnya kita kata hanya kita boleh mendapat keadilan melalui Mahkamah Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang akan menjadi hakim kepada kes ini. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan terus berikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi, 1 Mei kita ada satu rally yang besar, bukan sahaja tentang kes Anwar tetapi untuk menolak GST. Baru-baru ini telah diluluskan, akta GST telah diluluskan, tahun depan dah kena dah. Cukai khidmat dan barangan 6% kepada semua barangan dan perkhidmatan. Kos sara hidup tuan-tuan dan puan-puan tentu akan meningkat, akan lebih susah lagi hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bangkit dan suara kita kena kedengaran supaya dapat disampaikan kepada pimpinan kerajaan. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya nak akhiri ucapan saya. Cuma saya nak menyeru tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan di Seremban, di Negeri Sembilan, supaya terus menyokong dan memberikan sokongan moral yang paling tinggi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih.